Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid sekalian, selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan sesi PDPR kita untuk unit 3, Wang Matematik tahun 4. Standard kandungan pada hari ini adalah 3.3 pengurusan keuangan. Manakala standard pembelajaran ada banyak untuk hari ini yang murid-murid, iaitu 3.3.1 merancang bajet harian, mingguan dan bulanan bagi mencapai matlamat keuangan jangka pendek. 3.3.2 merekodkan simpanan dan perbelanjaan bagi mencapai matlamat keuangan jangka pendek, dan 3.3.3 menjelaskan keperluan kita menyimpan rekod simpanan dan perbelanjaan. Baiklah murid-murid, untuk kemahiran bijak mengurus wang hari ini, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 118. Kita lihat contoh 1A, ada dialog. Okey, budak ni berkata, cantiknya set catur ini. Satu hari nanti saya ingin membelinya. Okey, set catur itu berharga RM135. Dan wanita ni berkata, Zali, kamu perlu berjimat, simpan, lebih dan kurangkan belanja. Maksudnya, Zali perlu berjimat dengan cara menyimpan duit lebih berbanding berbelanja supaya hasratnya untuk membeli set catur yang cantik ini tercapai. Jadi bagaimana Zali mahu memastikan hasratnya ini tercapai? Okay, Zali boleh mula berjimat dengan cara mengurus wangnya dengan baik. Jadi Zali boleh menyimpan wangnya dengan cara membuat bajet untuk harian, mingguan dan bulanan bagi mencapai tujuannya tadi. Untuk memastikan hasratnya membeli catur itu tercapai, Zali telah mula membuat bajet harian. Apa itu bajet harian? Bajet harian ini adalah maksudnya Zali perlu merekodkan wang yang dia dapat dan wang yang dia belanja. Okey, dan dia mesti memastikan wang yang disimpan adalah lebih banyak daripada wang yang dibelanja. Okey, kita perhatikan di sini adalah jadual bajet harian untuk bulan Julai minggu yang pertama. Okey, pada hari Isnin dia mendapat wang saku sebanyak RM4. Kemudian ibunya beri pula lagi RM2. Maknanya di sini wang saku Zali semua sekali adalah RM6. Okey. Kemudian yang sebelah kanan ni Zali berbelanja nasi lemak RM1.20 dan buku tulis RM1. Maknanya jumlah belanja Zali adalah RM2.20. Jadi maknanya di sini Zali sudah mengikut prinsip urus wang yang betul. Maksudnya dia terima wang sebanyak RM6 dan dia belanja hanya RM2.20. Jadi kita boleh tahu berapa jumlah yang tak dibelanja. Jadi nak cari jumlah yang tak dibelanja, RM6 tolak RM2.20, okay, akan dapat RM3.80. Jadi RM3.80 ni yang tak dibelanja ni lah yang akan Zali simpan pada hari Isnin. Jadi ini adalah hasil simpanan untuk hari Isnin, RM3.80. Begitulah seterusnya untuk hari keesokannya, hari Selasa, dia simpan RM2.80. Dia terima RM4, dia simpan RM2.80. Dia cuma belanja RM1.20. Begitulah hari seterusnya, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat. Itu 2, 3, 4, 5. Jadi dalam masa 5 hari ni, jumlah wang yang Zali dapat, duit poketnya adalah RM26. Dan jumlah yang dia belanja adalah RM11.90. Manakala RM26 tolak RM11.90 ni, RM14.10 ni adalah simpanannya. Maknanya jumlah wang yang dia dapat RM26, tolak belanja RM11.90, maka yang bakinya yang tak dibelanjakan adalah simpanannya. Jadi kita perhatikan di sini Zali untuk minggu pertama dah mengurus wangnya dengan baiklah sebab dapat RM26, dia simpan RM14.10, tapi belanjanya cuma RM11.90. Jadi belanjanya lebih sedikit berbanding dengan simpan.
Baiklah, setelah Zali berjaya membuat bajet harian pada minggu pertama bulan Julai, Zali telah memindahkan bajet harian itu kepada bajet mingguan. Zali buat pula jadual seperti C ini. Okey, jadual C ini adalah bajet mingguan. Zali akan memindahkan bajet harian tadi untuk minggu pertama yang dia dapat tadi, wang yang dia dapat semua sekali RM26. Wang yang dia simpan adalah RM14 dan wang yang dibelanja adalah RM11.90. Jadi, untuk minggu pertama, Zali telah berjaya menguruskan wangnya dengan baik. Jadi, kita dapat duit, kita memang untuk berbelanja, tapi kita perlu berbelanja secara berhemah bagi mencapai tujuan kita untuk membeli sesuatu. Okey, minggu kedua, okey, awak tahu bulan Julai ada 4 minggu, sebulan ada 4 minggu. Minggu kedua, dia terima duit RM20 dan dia belanjakan RM10, simpan pun RM10. Ini maksudnya simpan dan belanja sama. Okey, sama banyak. Kemudian minggu ketiga, dia terima duit RM25, dia belanja RM10.50, simpan lagi banyak, RM14.50. Kemudian minggu keempat, dia terima RM22, dia belanja RM10, 22 tolak 10, jadi bakinya RM12 dia simpan, pun bagus. Dia simpan lebih banyak. Maka hasil untuk jumlah simpanan bulan Julai, minggu pertama, kedua, ketiga dan keempat, jumlah wang yang dia dapat adalah RM93. Ini adalah wang saku yang dia dapat. Dia jumlah belanja RM42.40, manakala jumlah simpanan adalah RM50. Okey, jadi Zali telah mengikut saranan yang betul lah untuk mencapai tujuannya membeli set satu tadi. Baiklah murid-murid, setelah Zali berjaya merekodkan jumlah simpanan dan perbelanjaan pada bulan Julai tadi, melalui rekod mingguan, rekod bajet mingguan, Zali boleh pindahkan jadual rekod bajet mingguan tadi dalam bentuk jadual simpanan bulanan pula. Ini adalah contoh jadual simpanan bulanan untuk Zali. Pada bulan Julai tadi, dia telah berjaya menyimpan RM50.60. Seterusnya untuk bulan seterusnya, Zali menyediakan lagi bajet harian dan mingguan. Seterusnya, Zali boleh pindahkan dalam jadual simpanan bulanan. Bulan Ogos, Zali telah menyimpan RM40.50. Bulan September, RM41.85 dan bulan Oktober, RM47. Makanya jumlah simpanan Zali untuk 4 bulan adalah RM175.95. Maka di sini kita boleh cari jumlah simpanan Zali, kita tolak dengan harga set catur yang cantik itu, jadi RM179.95 tolak RM135 harga catur, maka Zali masih mempunyai baki simpanan RM44.95. Maka Zali telah merasa gembiralah, saya sudah berjaya mengumpulkan wang untuk membeli set catur. Kemudian ibunya mengucapkan tahniah kepada Zali. Makanya di sini pengajarannya murid-murid, andai kita berhasrat untuk mencapai sesuatu ataupun membeli sesuatu, kita mestilah mengikuti disiplin yang telah kita buat sendiri itu. Kita telah mengikuti dengan baik, kita telah menyimpan lebih daripada perbelanjaan, maka cita-cita untuk memiliki suatu barang itu akan tercapai. Jadi di sini kita dapati Zali telah berjaya menguruskan keuangannya dengan baik bagi memenuhi hasratnya untuk memiliki catur yang cantik. Baiklah, seterusnya kita akan senaraikan mengapa pentingnya kita merekod simpanan dan perbelanjaan seperti yang Zali lakukan tadi. Jadi, mengapa penting? Yang pertama, untuk mengelakkan kita berhutang. Dengan menyediakan rekod simpanan perbelanjaan, kita dapat mengelakkan diri kita daripada berhutang sebab kita merancang keuangan kita dengan baik. Jadi, tak perlulah kita berhutang. Yang kedua, dengan menyediakan rekod simpanan dan perbelanjaan juga, kita boleh dapat mengawal belanja yang berlebihan. Jadi, melalui rekod yang kita telah sediakan, kita akan dapat tahu
mana barang yang tak diperlu, mana yang barang yang perlu. Jadi kita taklah berbelanja berlebihan dan membazir. Kemudian kepentingan yang seterusnya adalah kita boleh menyimpan wang untuk masa hadapan, terutama untuk murid-murid seperti kamu duit simpanan itu boleh digunakan untuk pendidikan kamu di masa hadapan. Okay, seterusnya, kepentingan rekod simpanan dan perbelanjaan juga, kita boleh berbelanja mengikut keperluan. Jadi keperluan perlu didahulukan daripada kehendak. Keperluan terutamanya keperluan makanan, tempat tinggal dan pakaian dan sebagainya lah. Kehendak itu lebih kepada kehendak kita yang sebenarnya tak penting. Baik dah, ini adalah peta buih yang menunjukkan cara kita boleh menyimpan wang. Cara pertama ialah dengan menabung, iaitu kita memasukkan wang siling ataupun wang kertas secara sedikit demi sedikit ke dalam tabung. Dan bila agak banyak wang hasil tabungan tadi, bolehlah kita terus masukkan pula ke dalam akaun simpanan bank. Di samping terjamin selamat, wang simpanan kita nanti akan mendapat faedah. Okey. Cara yang ketiga, kita juga boleh menyimpan wang dengan memasukkan wang tersebut ke dalam akaun amanah saham. Contohnya amanah saham Bumi Putra. Okey, cara menyimpan wang yang lain pula, yang keempat adalah kita memasukkan wang kita ke dalam akaun simpanan pendidikan nasional ataupun ISSPN. Ini adalah simpanan untuk jangka panjang dan digunakan ataupun dikeluarkan nanti bila kita akan melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi sama ada awam ataupun swasta. Baiklah, ini adalah latihan untuk kamu hari ini. Saya nak kamu buat uji diri muka surat 121, soalan 1, A, B dan soalan 2 dan soalan 3. Jadi tulis soalan dan salin jadual ni dan kita tengok soalan A dia nak kamu kira jumlah pendapatan dan jumlah belanja. Kemudian B, adakah Kal dapat memberi adat tulis tu? Jawab. Yang kedua pula, nyatakan dua kepentingan merekodkan wang simpanan dan perbelanjaan. Ini tadi saya dah terangkan kat video, kat buku teks pun ada, boleh rujuk. Dan yang ketiga, senaraikan cara kita menyimpan wang. Okey, saya rasa itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.